Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Malam ni kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks. Jadi malam ni secara spesifiknya kita menumpukan satu sahaja, iaitu database Web of Science ataupun selama ni orang kenal dengan ISI. Okey, dah ada nama baru sekarang ni, Clarivate Analytics. Nanti kita ada sedikit pengenalan yang itu. Kemudian kita bila sebut pasal jurnal berindeks ni, nombor satu ataupun duduk di atas sekali adalah Web of Science. Saya tahu ramai elok orang sains ataupun social science kurang explore dekat database Web of Science. Okey, kita biasa dengan Google Search, Google Scholar, kan? Kita biasa dengan Simago, biasa dengan Scopus, dan juga Era biasanya refer dekat Excel, ataupun ada beberapa universiti dekat Australia dia buat satu web base. Itu pun ramai yang tak tahu. So malam ni kita explore sama-sama apa yang ada dalam Web of Science. Okay, so dia ada banyak sebenarnya. Dia ada mostly ada 4 yang diiktiraf, dia ada 16 yang juga WS tapi tidak diiktiraf, especially dalam dunia akademik lah, bila kita mengukur dalam konteks indeks ataupun ranking universiti dan kesesuaian penerimaan dalam golongan akademik yang sedikit berkait dengan impact factors dan juga kita kata Q tu, Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, saya tak nak pergi terlalu panjang pengenalan umum. Saya nak terus kepada spesifik apa yang dikatakan Web of Science. So slide ni panjang sekali, tapi objektif video ini untuk menjelaskan dalam bentuk penerangan supaya kita faham. Okay, tapi dia saling lengkap dan melengkapi. So saya ada berikan juga slide. So slide ni memang detail. Saya rasa saya tak jumpa lagi orang buat. Tak adalah kata saya punya bagus ataupun saya paling detail, tapi mungkin approach yang saya buat adalah betul-betul kita faham macam kita sedang explore dalam satu website. Saya rasa dalam website tu ada fungsi tu, ada bahagian itu, ada function itu. Tapi mungkin kita tak tahu apa dia punya aplikasi kepentingan dia kepada researcher, kepada student, postgrad, PhD dan master, apa kegunaan dia. Okey, dari segi jumlah artikel jurnal dia adalah sangat banyak. Sebab tu bila orang kata saya tak tahulah topik ni nak cite kat mana. Kalau seorang researcher yang kaki explore, dia kata wish takkanlah tak ada, impossible tak ada ni. Mungkin teknik keyword tak betul, ataupun mungkin cari bahan guna Google Search, dia tak gunakan platform database, subscribe database, ataupun guna publisher, direct to website publisher. Kalau usaha ke situ, dia akan dapat apa yang dia nak. Okay, untuk konteks ni kita pergi Web of Science, yang kita panggil bahagian 1 lah, level 1 dulu. Okay, maksud saya level 1 tu dah cukup dah. Cuma ada certain thing yang kita nak advance. So bila advance tu saya kategorikan dia untuk level 2. Untuk syarat untuk menulis artikel jurnal ni bagi saya level 1 dah cukup dah. Cuma level 2 tu enhance knowledge, dan mungkin kita nak lebih detail sikit. Itu biasanya bila artikel kita dah terbit, kita nak go through the visibility, citation. So kita ada, kalau you ikut dekat jadual, di hujung-hujung tu ada saya beritahu what's next. Okay, sedikit saya sampaikan apa yang saya ready dalam slide supaya saya tak hilang berapa poin penting. Okey, apa itu Web of Science? Dia adalah subscription based access to multiple database. Okey, dalam arti kata lain, artikel jurnal yang sangat banyak yang memerlukan satu platform yang kita kata berindeks. Okey, bagi Web of Science ni menyediakan, maksudnya macam one stop center lah. Kalau nak dapat tahu jurnal yang baik, jurnal yang berkualiti, okey, Web of Science ni sediakan satu platform yang multiple database that provide comprehensive citation. Maksudnya dari segi citation tu dia ada satu mekanisme yang sistematik untuk mengukur dan menilai kekuatan yang ada dalam sesuatu artikel. Malah
kita dapat mengeksplore website ini dari satu jurnal ke satu jurnal, mendapatkan pelbagai maklumat hanya dalam paparan yang sangat cepat, yang sangat mesra, maksudnya friendly. Maksudnya dah dapat maklumat ni kat mana jurnal ni, okey jurnal ni indeks apa, dalam WS ada beberapa, nanti kita pergi detail. Okey, kat mana link kat jurnal ni, mana. Jadi dia ada multiple database. Okey, bila sebut multiple database ni, ada yang kita boleh access, kita kena create account. Nanti saya akan bantu macam mana nak create account. Dan ada juga database yang consider saya perlu berbayar. Biasanya amalan ini kalau dekat universiti yang ada username ni dan password ni adalah library lah. Bukan dia beri khas kepada universiti, tapi universiti kena melanggan dan kena bayar komitmen setahun mungkin. Jadi bayaran tu agak tinggi, dan bagi saya sebagai seorang researcher, kita ada platform yang kita consider tak perlu bayar, percuma. Nanti kita akan dalam siri satu ni lebih kepada pendekatan yang friendly lah. Okey. So dia ada pelbagai disiplin. Dari segi total calculation dia ada 256 disiplin dalam sains, social science, art and humanities. Dalam bidang sains, social science dan art humanities dia ada 256 subdisiplin. Sangat-sangat banyak. Okey. Jadi kalau tanya saya, Web of Science ni cover almost bidang-bidang yang adalah dalam academic especially. Okey, sebelum tu sedikit pengenalan. Sebelum ni kita kenal dia dengan ISI, Institute for the Scientific Information, nama penuh dia, and currently maintained, maksudnya diurus pula oleh yang currently diurus oleh Clarivate Analytics, yang juga sebelum ni dikenali sebagai IP, Intellectual Property and Science Business, ataupun Thomson Reuters. Itu sebelum ni kita biasa dengan sebut ISI, Thomson Reuters. Cuba sekarang ni kalau kita nak berdiskusi dengan akademik ataupun practitioner atau dalam bidang ni, kita sebut je, kita dah ada satu lagi platform, iaitu database untuk jurnal berindex, iaitu Clarivate Analytics. Okey, secara spesifik dia ada WS ada 20 lagi dalam tu. Kategori dia cuma diiktiraf cuma 4 saja. Daripada 20 tu cuma 4 saja. Jadi be careful lah dengan email-email dalam email kita yang buat iklan mengatakan conference ni ISI dan sebagainya. So kita kena faham mana satu kategori yang valid, mana kategori yang tak valid. Okey, Web of Science yang valid ada 4. Okey, ada 4. Yang pertama adalah Science Citation Index Expand. Short form dia SCIE, Science Citation Index Expanded. Science Citation Index, SCIE. Kemudian Social Science Citation Index, SSCI. Okey, nombor 1 tadi Science Citation Index Expand. Nombor 2 Social Science Citation Index. Nombor 3 Art and Humanities Index. Nombor 4 adalah Emerging Source Citation Index. So kita ada SCIE, SSCI, AHCI dan ESCI. So kita ada 4 je. Okay, maksudnya cover dalam bidang tadilah, bidang sains, bidang social science, art and humanities. So 3 bidang utama tu. Okay, ada beberapa bidang yang kadang-kadang jarang disebut, tapi kadang-kadang saya perasan juga bila orang buat marketing ni untuk nak tarik orang hantar dekat jurnal dia, kemudian iklan-iklan dalam conference, dia kata jurnal ni dalam Web of Science. Memang betul, Web of Science betul. Kalau kita tengok kat website tu, dia kategori dalam Web of Science, tapi dia bukan kategori core kategori. Dia panggil others Web of Science. So yang betulnya adalah Web of Science core kategori. Yang 4 tadi itulah. So yang lain-lain ni sekadar saya sebut, saya dalam slide saya detailkan. Biological abstract, biosis preview, biosis review report and meetings, chemical reactions, current context agriculture, biology, environmental science, current content art and humanities, current content business collections, current content clinical medicines, current content electronic telecommunication collections,
current content engineering, computing and technology, current content life of science, current content physical, chemical and earth science, current content social and behavioral science, essential science indicator, index, chemicals and zoological record. Okay, jadi benda-benda ni information ni. Jangan kita salah faham maksudnya yang ni tak bagus, yang 16 ni. Tak, dia ada keperluan dia. Setiap tahun yang 16 ni ada report dia untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk information management tertentu, untuk review dan rekod. Tetapi untuk dikira sebagai jurnal, sebagai syarat bergraduat ataupun keperluan untuk measurekan KPI seorang pensyarah untuk tahunan, malah untuk world ranking university, kita mengiktirafkan 4 tadi. Okey, dalam 4 tadi tu yang science, citation index expand, social science, citation index, art and humanities index, ketiga-tiga ni yang terbaik. Okey, yang emerging source citation index tu dari segi measurement dia ataupun nilai dia sedikit rendah lah berbanding 3. Tapi keempat-empat ni diiktiraf. Okey, cuma nak beritahu ada setengah pengukuran ESCI tak masuk dalam pengukuran yang diletakkan sebagai kumpulan satu lah, atau panggil kumpulan tertinggi lah. Ada yang kalau kategori dia letak yang 3 tadi tu, Science Citation Index, Social Science dengan Art Humanities, ranking nombor 1. Nombor 2 Scopus, nombor 3 bawa ESCI. Itu terpulang pada universiti. Jadi student postgrad especially yang baru dalam bidang ni kena check setiap universiti dia ada syarat yang berbeza-beza, apa dia punya minimum requirement, adakah 2 untuk WOS, kalau umum termasuk ESCI lah, kalau detail dia beritahu yang nak 3 tu tak termasuk ESCI ataupun nak 2 Scopus ataupun 2 ERA. Okey, tu sedikit untuk pengetahuan umum lah. Bila sebut WOS tu website banyak, jom kita pergi website dia, ada 20, ada 4 yang valid, ada 16 yang tidak valid. Bukan tidak valid je tidak bagus. Saya pun suka data 16 tu, tapi tujuan dia untuk perkara-perkara lain. Okey, alright. Kemudian kita akan ke website. Dalam slide tu memang saya detailkan website tu. Kita ada http mjl.clarivate.com.home. Jadi type je Web of Science. Kalau nak Google search tu, type je Web of Science atau Clarivate Analytics, biasanya akan ke page ni lah, Master Journalist. Dia http yang dia punya website tu mjl, kalau nama penuh dia adalah Master Journalist mjl.clarivate.com. Okey, antara benda yang awal yang kita kena buat adalah bila kita nak gunakan platform ni adalah membuka website. Membuka website. Okey, create account. Dia sebenarnya account ni free je. Untuk kategori ni ada free. Jadi saya jelaskan, dia ni pandai juga, ada part yang kita boleh access, ada part yang kita tak boleh nak access. Okey, kalau you pergi dekat website itu, okey, buka je website tu. Untuk orang yang pertama kali yang tak pernah ada register, dia memang akan keluar, dia minta kita supaya create free account. Dia suruh kita buka create account, pergi corner belah atas sekali, belah kanan warna biru. Okey, kita create free account. Klik yang kat situ. Okey, klik kat situ. Okey, bagi yang dah ada, terus login saja. Dan bagi orang yang dah ada account lain, dia boleh pakai account lain sebenarnya. Dia boleh pakai FB, dia bagi yang link-link lah yang boleh pakai FB, boleh pakai apa tu, OCID dan lain-lain lah. Yang kalau kita faham sekarang ni, dia orang ada link. Nanti saya cerita sikit. Sebenarnya Clarivate Analytics ni dia punya good competitor secara sihat adalah Scopus. Jadi dalam Clarivate Analytics ni dia ada macam bagus sebenarnya dalam dunia industri macam ni, dia bagus ada kompetitor. Kalau kita biasa dengan Mendeley tu Elsevier. Mendeley tu Elsevier, maksudnya dia dalam Scopus, sebab Scopus tu pun Elsevier punya. Jadi kalau Clarivate Analytics ni dia EndNote. Nampak tak? EndNote dengan Clarivate Analytics. Jadi kalau guna Mendeley dia dengan Elsevier. Jadi dia ada macam patutlah geng-geng ISI ni biasa dengan EndNote. Patutlah geng-geng apa yang Scopus digunakan
Mendeley. Kalau tanya saya dalam bidang ilmu, tak kisah nak pakai mana yang you friendly nak pakai. Okey. Kalau Scopus, dia ada account Scopus. Okey. Tapi untuk ISI, untuk sebagai profile, dia ada Publon. Dia ada Publon. Jadi Publon untuk check profile researcher atau bahan-bahan dalam WOS, dan kemudian untuk Scopus kita ada Scopus account. Kalau untuk reference management, untuk geng Scopus dia ada Mendeley, dan untuk yang Publon Web of Science tadi dia ada EndNote. Tapi nak kita sebagai researcher nak pakai mana-mana. Jadi kita tahulah siapa empunya dia. Okey. Alright. Kemudian dia ada juga, kalau satu lagi takut saya lupa. Kalau dekat Scopus dia ada Simago. Kalau dekat Web of Science tadi tu Clarivate Analytics dia ada Insight. Cuma Insight ni memang dia kena full access. Orang library boleh access lah. Kalau Simago tu kita boleh access tapi lambat sikit update. Sebab tu Scopus pun, dalam Scopus pun control. Ada benda yang kita boleh access, ada benda yang kita tak boleh access. Jadi kita register, create je, klik dekat belah bucu paling atas sebelah kanan, klik dekat create free account itu. Jadi dia akan minta beberapa information lah, email address. Kalau boleh pakailah kita panggil institution ataupun academic punya email. Kalau macam saya pakailah email UPSI, fazli.elias.fee.upsi.edu.my, email saya punya institution academic. Kemudian saya create lah password. Janganlah create password yang susah nak ingat. Carilah create satu password yang senang kita nak ingat, tak lupa. Kemudian kita masukkan first name dengan last name. Lepas tu klik dekat kat bawah tu, lepas masukkan email, password, reconfirm, re-enter balik password, masuk first name dengan last name, klik dekat register kat bawah tu. Itu option kau isi lah. Kalau tidak boleh or register using Facebook, pakai Google, pakai ID OCID tu, ataupun LinkedIn. Boleh juga optional. Kita boleh try. Selain daripada kita key in tu, kita boleh gunakan another alternative register using yang saya sebut 4 tadi lah. Okay, bila dah register, okay, dia akan keluar bucu kat belah kanan tu lah. Biasalah ada orang welcome Nurul Fazli Abidin. Biasanya kecil je tulisan dekat belah atas. Jadi syarat pertama ni memang semua kena register lah. Janganlah alamak nak kena register ke, malas ke, alah kan. Come on lah kan, positif. Boleh tak susah. Dalam slide ni dah satu slice by slice, step by step, jadi you all boleh belajar. Okay, alright. Dia sangat senang. Satu jurnal yang sangat friendly. Bila front page dia senang, awal-awal lagi dia dah kata search jurnal. Seronok lah. Jadi kita boleh search jurnal. Okay, selain pada guna Google search, kita dah create account WOS ni, Web of Science ni, kita boleh search jurnal. Ada berapa banyak tau? Ada 22,353 jurnal. Just imagine. Kita ada 20,353 plus minus lah, sebab calculation ni saya kira dari segi bilangan 4 tadi tu. Maksudnya dalam database dia tu yang tadi saya sebutkan 4 tadi tu, ada Science Citation Index Expand, Social Science Citation Index, Art Humanities Index dengan Emerging Source Citation Index. Yang 4 tu saya campur-campur dia, tengok dalam Excel list tadi dia ada 22,353 jurnal. Mungkin kurang sikit daripada tu lah, tapi nak kata begitu ada banyak lah. Beribu jurnal. Okay, yang ada berapa disiplin tadi? 256 disiplin bidang. Okay, jadi nak search ni senang je, search je jurnal tu. Okay, bila search jurnal ni, ini saya suka yang dipanggilkan sebagai kita biasa sebut advanced search kan. Jadi dia kita panggil kat sini adalah filter. Kalau dekat Web of Science ni kita panggil filter. Filter dia maksudnya kita nak spesifik apa kita nak cari, ikut bidang, ikut country, nak tahu yang open access, nak pakai language apa. Sedih sikit lah language ni dia tidak ada language bahasa Melayu, dia Indonesia ada. Jadi kat situ tak friendly lagi lah. Mungkin Malaysia boleh kena hantar report dekat Web of Science ni, kena tambah satu lagi untuk country, untuk spesifik language kita ada bahasa Melayu. Country ada, Malaysia country ada, cuma dekat language kita tidak ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia ada. Jadi pilihlah kan, dia banyak kategori ni. Kategori Web of Science coverage yang saya sebut tadi, coverage yang mana biasa kita tick 4 tu lah. Kemudian open access, dia akan beritahu kalau nak cari bahan open access. Maksudnya kalau nak cari bahan, kita tahu jurnal-jurnal apa yang
yang saya sebutkan tadi itu, yang maksudnya kalau kita pergi dekat jurnal tersebut, kita boleh dapat full text, maksudnya free access. Jadi itu kelebihan lah. Saya rasa ramai orang tak explore ni, sebab tu saya sediakan slide ni. Another option supaya kita stop sekejap dekat Google search, kita gunakan Web of Science ni. Alright. So dekat satu slide ni padat saya nyatakan. Okay, nak klik apa, macam mana nak buat filter, ini masuk apa, ini ISSN, ni EISN. Saya bagi anak panah beritahu ni Taylor and Francis penerbit, so bidang humanities, ni kategori WS. Ini WS apa ESCI ke, ASCI ke, kan, SSCI ke, jangan risau. Dalam platform Web of Science ni, dekat bahagian bawah dia tulis tu by core collection kategori apa, dia tulis emerging source citation. Jadi kita tahu belah bucu belah kanan tu warna orange tulis open access. Jurnal ni open access. Contoh dalam slide ni, slide nombor 11 ni, saya type Cogent, COGENT. So ada keluar beberapa result kat sini, keluar 15 result. Maksudnya ada 15 jurnal bawah Cogent. Cogent ni empunya dia lah Taylor and Francis. Okey, dia bagilah maklumat-maklumat. So kategori Cogent yang saya nak pergi adalah Cogent Art and Humanities. Saja buka Art and Humanities sebab ramai dalam bidang ni. Jadi saya tengok kategori Humanities dengan multidisiplin. Jadi siapa yang nak hantar artikel kena tahu, ni bidang saya ni, jadi boleh hantar dekat sini. Apa lagi maklumat yang ada kat sini? Ada maklumat juga yang sebagainya. Kalau baguslah artikel ni, nak share dengan kawan lah. So ada button share. Kemudian kita boleh detail view profile page. Maksudnya page yang tadi tu dah bagi dah information apa you nak. Okey, tapi nak lebih detail lagi information tu, klik dekat belah bawah sekali, belah kanan tulis view profile page. Klik yang tu. Bila yang klik kat situ, ini yang seronok ni. Dia bagi link nak pergi dekat jurnal tersebut, dia bagi link website tersebut. Kemudian dia beritahu frequency, berapa kali kekerapan artikel ni terbit. Kemudian dia beritahu asal usul, origin jurnal ni asal daripada mana. Aim and scope pun ada. Kemudian dia ada instruction for authors. Jadi kalau nak hantar jurnal kat sini, apa syarat-syarat dia kan. Contohnya author guideline lah kat sini. Apa yang perlu kita buat sebelum kita nak submit artikel ni. Dia ada apa lagi, plagiarism screening. Nak tengok dia ada buat tak proses turn-in atau software yang seangkatan dengannya. Kemudian dia ada lagi download statistik, dia ada publisher website, isu jadi dia beritahu dalam setahun berapa kali isu tu ada. Kemudian gunakan language English sebagainya. Kemudian banyak lagi information DOI, full text formats. So kalau you nak save full text, dia beritahu ada PDF, ada HTML, ada XML. Jadi bagusnya Web of Science ni, macam orang promote pula produk dia kan. Tapi nak bagi website ni maksudnya dengan friendly-nya, dia tak banyak colour bukan-bukan. Dia punya konsep colour adalah white and blue. Point penting-penting dia digunakan bold warna biru, dan teks digunakan hitam. Jadi senang kita nak ikut kat website ni, nak cari pun tak macam susah. Jadi maklumat tu macam hyperlink, klik, boleh patah balik, back balik, forward. Jadi dia mudah punya website. Jadi kita boleh ada kelebihan kat sini. Maka kat sini saya tahu siapa yang sedang explore ni. Saya antara awal-awal dulu kalau masa saya explore, jadi macam tertagih lah sekejap. Seminggu duk explore, duk kat sini je. Jadi best. Best. Dia sebenarnya nak beritahu bahawa kalau you pakai Google search, kita tak boleh nak kawal dari segi kualiti apa yang kita download dan kita nak cite nanti. Tapi kalau konsep ni you pakai jurnal ni, you dah lock 4 tadi itu kategori core dalam Web of Science tadi. Next time kalau you dah cite dia orang, lepas ni nak publish artikel dekat WS pun tak ada masalah. Pernah saya sebut dah itu, kalau nak hantar WS, you punya reference bukan WS. Nak hantar Scopus, kena ada citation Scopus. Contoh lebih kurang lah, lebih kurang. Tak adalah kata 100%, tapi itulah dia punya prinsip. Okey, ramai kata you ke malas lah nak fikir benda ni. Positif. You tak explore pun lagi. Try explore dulu benda ni. Seronok tak seronok. Bila dah explore, yang kedua, mulalah tak nak baca. Dah banyak dah baca. Buat apa, aku dah siap dah benda ni. Buat apa nak tulis lagi. Okey, itu yang sudut negatif dia. Tapi kalau tunjuk saya sudut positif, ambil tahu
Saya tahu benda ni mungkin you dah siap, mungkin literature review dah siap, tapi tengoklah tahun-tahun terbaru 2020, ada 2021 pun dah keluar, okey, kemudian 2020 dan 2019 especially. Tengoklah top up yang patut, update yang patut. Saya tahu ada kawan-kawan kita yang mungkin nak tulis artikel ni, student PhD nak tunggu Viva ataupun dah siap sampai bab 3, bab 4. Okey, nasihat saya, selagi you ada masa untuk tak submit tesis contohnya, ataupun belum submit lagi, ada buat artikel dah siap draft, nak submit je, nak tengah masuk template je, artikel jenis dia dan tesis jenis dia bukan macam tu. Selagi ada masa untuk tambah baik, kita tambah baik. Nanti tengoklah slide nombor 11 especially saya dah nyatakan dengan detail kat situ, jadi you boleh pergi satu bahagian untuk faham. Alright, kena dengar video ni, tonton video ni, kena refer slide ni. Mungkin kadang-kadang dia terus nak tanya soalan dalam perbincangan tapi tak refer video dengan slide ni. Mohon kita lihat, kita lalui proses demi proses. Kemudian bila sebut jurnal ni, bila orang kata okey, jurnal saya ni Web of Science kita tak sebut dah ISI, kita dah sebut Web of Science WAS. Kita dah ni WAS, tapi itulah universiti aku nak dua je lah, nak sign Science Citation Index expand dengan Social Science Citation je. Jadi macam mana nak tahu? Jadi memang kat situ saya bulat. Saya try pergi search yang lain pula. Search yang kedua saya try Automotive Technology. Saya dapat satu jurnal. Saya type Automotive Technology, atas sekali adalah International Journal of Automotive Technology. Saya ingat ni pada tahun 2012 saya dengan supervisor kita usahakan sama artikel ni. Buat pertama kali saya, first paper saya Q1 lah. Q1 ranking number 1. Ketika tu mungkin saya belajar direct dengan supervisor. Terima kasih supervisor saya, guide saya untuk saya menghasilkan artikel yang baik ni. Itu seronoknya masa zaman kita belajar, sebab kita punya perform memang high sangatlah, best performance lah. Jadi paper ni saya publish jugalah. Saya try tadi search Automotive Technology, tengok jurnal ni adalah Science Citation Index Expand. Dari segi ranking, saya tak adalah nak kata ranking bagus tak bagus, tapi kita boleh kata macam ni lah, dari segi reputation, dari segi H index dia nombor 1 memang science lah. Science Citation Index Expand. Nombor 2 baru Social Science Citation Index. Nombor 3 adalah Art and Humanities. Yang keempat tadi Emerging Source Citation Index. Tapi jangan gaduh lah, kita ada perkiraan dari segi impact factor dengan H index tu nanti dengan quarter Q1, Q2. Jadi macam-macam lah, ikutlah pengukuran measurement yang dinilai oleh sesebuah institusi dan sebagainya. Saya saja tunjuk yang ijat ni adalah di bawah Science Citations Index Expand. Dia tulis macam tu. Jadi nanti tengok betul-betul lah, nanti slide yang saya bagi nanti you tengok betul-betul supaya lebih jelas. Saya cuba lagi pula. Type Operation Management. Ini jurnal yang antara awal-awal saya baca since 2004. Bila saya buat master dalam bidang Six Sigma dekat Flextronic Company tu, memang saya buat research di situ. So saya banyak refer dalam jurnal-jurnal Operation Management. So dia dalam satu jurnal tu, dia boleh dapat dua. Yang ni dia dapat dua. Dia dapat Social Science Citation Index tadi dengan Science Citation Index. So Operation Management ni bidang sains, kalau katakan kategori lah. Science Citation Index pun dia, Social Science Citation Index pun dia. Jadi dia ada dua indeks. Kenapa boleh ada dua? Sama juga kalau kita practice dalam company atau syarikat, kita ada ISO, kita ada dua ISO. Kita ada OSH punya ISO, kemudian kita ada environmental punya ISO. Jadi dia boleh lebih daripada satu dua. Jadi dalam kes ni untuk Journal Operation Management, dia kategori dua, Science Citation Index dengan Social Science Citation Index. So saya sekadar tunjuk bila 2-3 saya tunjuk searching tu supaya kita faham ni kategori Social Science Citation Index, ini Science Citation Index. Ini yang menarik. Saja saya explore. Kita saja je saya pergi dekat filter tadi tu. Saya tak search apa-apa, saya pergi terus kat filter tu, saya terus pilih country Malaysia. Buat pengetahuan semua, kita ada 79 jurnal yang di Malaysia ni kategori dia Web of Science. Saya ingat lagi ada orang tanya soalan, saya nak buat artikel jurnal dalam bahasa Melayu. Saya nak buat dalam bidang pengajian Islam. So bila saya dah riki tadi 79 tu banyak. Jadi explore lah, pilih nanti dekat country Malaysia tu. Untuk permulaan tak payah search apa-apa, kosongkan aja. Terus pergi dekat country belah kiri tu, country, pilih Malaysia.
klik Malaysia, dia akan keluarkan 79 itu. Okey, saya ada buat satu paparan contoh yang dekat Malaysia tadi. Tak adalah 79 jurnal tu saya listing kan. Kan ada yang tanya, boleh tak tolong listingkan 79 tu? Sekejap je, berapa second je. Buka lah Web of Science ni, create account, explore bidang-bidang masing-masing. Sebab ilmu ni bukan untuk hari ni je, dia akan berkekalan. Lepas ni kita boleh kongsi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang lain. Alright. Jadi apa yang saya dapat exploration tu, contoh dia lah, kita ada satu jurnal dia daripada satu penerbit daripada UKM, satu lagi daripada UM. Bila dalam 79 tadi saya screenshot dua ni. Satu nama jurnal Academica, saja je. Seronok tengok jurnal-jurnal Malaysia ni pakai nama-nama Melayu, nama-nama kita kan. Okey, nama dia Academica, penerbit dia, publisher dia daripada UKM. Okey, kategori dia social science, interdisiplin, social science, general dengan environment dengan ekologi. So dia kategori Academica, kategori Emerging Source Citation Index, ESCI, Emerging Source Citation Index. Jadi mana-mana sahabat yang PhD ke ataupun researcher nak hantar untuk Academica ni, boleh terima dalam bahasa Melayu. Tak silap saya, kalau kat UKM ni boleh terima bahasa Melayu, tak ada masalah. Bahasa Arab kena check, English for sure okey. Ada jurnal daripada UKM, daripada 79 ni salah satu ada Academica. Saya tak adalah sebut 79 tu tapi you boleh explore nanti, tengok log, pilih dekat Malaysia, country Malaysia, nanti you akan keluar 79 tu. Okey, dan satu lagi jurnal Islamik. Ini dekat UM. Betul lah, dekat UM, Al-Syajarah. Al-Syajarah. Ni kategori agama lah. Dengan kategori agama, ini menarik. Dia bukan Emerging Source Citation Index, dia Art and Humanities Citation Index. Jadi kalau 4 tadi tu dia ranking nombor 3 lah. Al-Syajarah ni surprise juga. Saya rasa saya ada suatu masa dulu ada juga artikel saya hantar di sini bersama dengan kawan jadi co-author. Ketika tu tak ada apa-apa indeks lagi lah. Sekarang dalam diam-diam dalam bidang agama dekat Malaysia, dia ada Art and Humanities Citation Index. Tu yang menariknya yang ada dalam Web of Science ni, you boleh explore lah. Tu contoh dia. Memang slide saya ni banyak, tapi sebenarnya tak perlukan penerangan yang detail sebab dia kena buat. So bila you explore nanti dekat website, kita akan dapat bestnya, dia akan best kat sini, minta kita explore lah. So nanti kat sesi perbincangan saya nak tengok semua orang buat. Nanti kalau mana yang tak lepas nanti kita bincang dekat group WhatsApp lah. Sebab tu kita ada sesi perbincangan lepas kelas ni, malam ni kita ada perbincangan, dan esok 3 petang ada perbincangan lagi. So tapi refer slide ni dah step by step dah. Okay, satu lagi kelebihan yang ada dalam Web of Science ni adalah dekat kategori download. Dia dekat bahagian atas tu, simple je konsep dia. Scopus dengan Web of Science ni dia ada benda sifat yang sama. Yang dia suka itu menyenangkan, memudahkan lah, friendly. Jadi dekat bahagian atas tu dia ada tadi search journal. Okay, yang kedua tadi sekejap lagi kita akan cover, tapi sebelum tu saya nak tunjuk dia ada satu lagi fungsi, iaitu nama dia download. Download ni tak apa. Okay, download ni you kena klik. Kalau you nak tahukan listing dalam Excel yang saya sebutkan 4 tadi, okay, kat 4 ni tadi tu kita boleh dapatkan kita punya full list dalam bentuk Excel lah. Tu menariknya. So kalau nak tahu jurnal-jurnal Excel, saya boleh ceritakan dia punya figure lah. So dalam Science Citation Index, dalam kategori Science Citation Index, dalam Excel list tu ada senarai 9,394 jurnal. Jadi kalau nak hantar jurnal yang kategori Science Citation Index Expand tadi tu, yang nombor 1 dari segi kategori core tadi, so dari 9,394. Okay, yang kedua adalah Social Science Citation Index, dia ada 3,995 jurnal. Kita ada Art and Humanity Citation Index ada 1,843, dan kita ada 7,621 untuk Emerging Source Citation Index. Secara total dia ada 22,353 jurnal. Tapi lah macam tadi kan, Journal Operation Management dia overlap lah, dia ada 2 kategori, iaitu Science Citation Index dengan Social Science Citation Index. So dalam slide ni saya ada kategori yang cerita pasal download tu, apa yang you macam mana nak buat download tu. Okey, dia ada ke atas tu tadi, klik atas, klik dia ada tak banyak, dah tahu dia search journal, match manuscript dengan help center. So kita malam ni explore 3 benda je, search journal, download dengan
mesh manuscript. Mesh manuscript ni kadang-kadang saya pun terlepas pandang. Biasanya kalau nak hantar artikel jurnal, kalau dekat Sign Direct kita ada Finder Journal. Kalau dekat Springer kita ada Suggester Journal. Kemudian kita ada satu lagi Willy. Okey, kita ada satu lagi yang saya pun terlepas pandang, iaitu kita ada mesh manuscript dalam Web of Science ni. Maksud dia apa? Maksudnya kita masukkan title dan abstract. Okay, kita contohnya kita ada draft paper ataupun dah ada paper ataupun nak katakan bidang kita, pengajian kita, masukkan tajuk, masuk dekat abstract. Bukan apa dia nak tahu you ni buat bidang apa, tajuk lah. You ni nak buat apa, so abstract tu detail sikit lah. So bila kita masukkan title dengan abstract, dia akan terus dapatkan, oh aku punya bahan dekat sini, oh ini yang bestnya. Jadi dia akan buat match. Tu namanya mesh manuscript. Jadi saya detailkan apa dia masukkan sebagai mesh manuscript. Tapi sebelum tu kita pergi dekat bahagian download. Kadang-kadang saya ni tak habis kat download, dah lompat bahagian lain. Okey, tadi kita dah habis search journal. Yang kedua adalah kita nak buat tengok download. So bila dekat download ni apa benda yang kita boleh download? Okey, nanti bila dekat website tu ada dua bahagian. Web of Science Core Collection di belah kiri ada dua bahagian. Web of Science Core Collection dengan additional Web of Science Index. Yang saya katakan additional tu, saya ulang balik, yang kita ni untuk syarat bergraduat ataupun kita untuk KPI dan sebagainya, untuk kita punya artikel jurnal ni, nak terbit artikel jurnal ni, yang dekat Malaysia atau secara worldwide kita pakai core kategori yang 4 tadi itulah Jadi klik Web of Science Core Collection tu, ada 4 tadi, klik satu-satu, nanti you dapat dekat Excel list. Untuk memudahkan semua kepada pelajar-pelajar semua, sahabat-sahabat semua, nanti saya bagikan Excel list tu dalam grup WhatsApp jadi kita sama-sama dapat tengok. Tapi lepas-lepas ni mungkin ada yang update ini yang update yang terbaru adalah 17 Mac terbarulah, ni yang last update dia. Dalam listing ni maksudnya yang saya sebut 22,353 jurnal tu, last update dia dalam website ni adalah 17 Mac 2020. Jadi mohon kepada semua sebab saya tulis download ke semua ini. Jadi kalau kata akun hantar jurnal ni betul ke dia Web of Science jadi check. Boleh check kan. Daripada kita check tadi kat depan tadi dah boleh check dah. Oh, kita pergi dekat search jurnal tadi, kalau tak ada tu bukan Web of Science lah. Lepas ni nak tahu betul ke Web of Science, senang je, pergi dekat website Web of Science tu. Tapi ramai orang tak explore sebab tak register, tak create account. Benda free je tapi tak nak create. Tak susah mana Alright, kemudian bila kita dah download satu, ada 4 jadi download 4. Okey, bawah dia tadi, bawah Web of Science Core Collection tadi ada additional Web of Science Index. Ada 16 tadi yang katakan Malaysia tak iktiraf. Tak payahlah download yang tu, iaitu dia akan keluar. Masuk website ni ada dua bahagian. Jadi kita cukup ambil Web of Science untuk Core Collection. Jadi dekat kita dah ada simpanan. Okey, saya nak hantar artikel jurnal Web of Science. Saya dah ada dah senarai 22,353 jurnal tadi by kategori. Kategori Science, Citation Index Expand, Social Science, Citation Index Art and Humanities, Citation Index, dan kita ada Emerging Source Citation Index. Okey. Kemudian dalam slide ni saja saya buat summary daripada saya explore tadi. Semasa nak buat slide ni saya menemukanlah secara total jurnal dekat Web of Science tu kita ada 22,353 jurnal. Tu minta maaf lah yang saya cakap tadi lah, dia ada macam redundant sikit sebab tu jurnal tu dia ada 2 atau 3 dia punya index. Okey, tak beritahu dekat Malaysia kita ada 79 yang berindeks Web of Science. Satu figure yang meningkat sebenarnya walaupun kecil kita memang tak sampai 1% pun, kita cuma 0.35%. Maksudnya belum sampai 1% lagi. Jadi Malaysia ni masih negara yang perlukan satu pembangunan yang baik, meraihkan satu kolaborasi, saling kerjasama, maksudnya support antara satu sama lain. Jadi bila jurnal Malaysia ni tak banyak, jadi banyak researcher yang bagus-bagus, yang matang, yang senior-senior tak hantar jurnal dekat Malaysia ni. Jadi susahlah jurnal dekat Malaysia ni nak berkembang. Yang kedua, yang jadi chief editor dengan editor board ni kena faham lah, kadang-kadang jurnal kat Malaysia ni dia punya attitude ataupun dia punya personality tu sangat-sangat tinggi. Kadang-kadang konsep paper general review di reject. Kadang-kadang tak sampai makam atau tahap level jurnal Web of Science. Tapi kat luar negara idea je, satu muka surat half page, tak ada data, tak ada analisis, perlu terima. Okey, ini kena duduk bincang lah untuk pembangunan jurnal di Malaysia, untuk meraihkan. Sebab yang saya beritahu itu, orang yang audien yang baca ni bukan dari semua academician yang tinggi ranking dia ataupun tinggi darjat dia Ramainya orang yang sedang
mengaji macam kita sedang mengaji yang baru nak start kan, baru nak menulis, lecturer baru baru nak start. Kalau dah ada proposal, starting point kan, maksudnya kalau nak tunggu ada data je, maksudnya kena ada research grant. Dekat universiti lecturer kata mana artikel je dia, tak ada research, mana nak buat artikel kan, tak nak collect data apa kalau tak ada duit grant. Jadi kita nak membetulkan keadaan jadi tak semestinya kena ada research grant, dan tak semestinya kalau yang student PhD dan master kena tunggu sampai dah ada data, dah kena proposal defend baru nak hantar artikel seawal-awal daripada research background sendiri dah boleh menghasilkan sesuatu artikel. Okey, kita sambung. Untuk slide yang ke-20 saya sebut tadi, manuscript match. Dia panggil manuscript matcher. Okey. Yang ni kalau siapa yang pernah explore dekat kita ada Finder journal dengan Suggested journal tadi dekat Springer dan satu lagi dekat Willy tu. Okey, kita akan buat benda yang sama. Tak ramai orang explore kat sini. Dia ada 2 kolom iaitu title dan abstract. Masukkanlah title. Bagi pelajar yang baru nak tak plan lagi register PhD, dummy dulu. Maksudnya letak jelah tajuk, berapa patah perkataan, tajuk yang sesuai, masukkan abstract. Kenapa nak masukkan dua-dua ni? Sebab tajuk dia pendek sangat kan, berapa baris je. Berapa patah perkataan je. Jadi abstract mungkin mendalami abstract. Okey, ini komputer dia bukan manusia. So dia akan baca keyword dengan keyword tu, dia akan matching keywords perkataan itu yang ada dalam database tadi. Kalau ada tadi ada 22,353, dia akan match dengan jurnal mana. Okey, jadi mudahlah. Saya macam mana nak cari jurnal 22,353 tu? Sebab tu dia buat platform ni. Dah mudah banyak dah. Okey, nanti masukkan maklumat dekat title tu. Sila type title, tajuk dan kemudian abstract. Boleh type atau boleh copy paste. Okey. Kemudian bila you dah masuk nanti, dah masukkan title dengan abstract tu dekat bahagian bawah belah kanan. Bawah belah kanan tu find journal. Bestnya find journal. Okey, find journal. Okey. Faham kita dah cover tadi. Yang pertama tadi kita create account. Ni aktiviti yang kita boleh buat lah. Pertama tadi create account. Aku dah ada account Web of Science. Tambah satu kejayaan kita. Dan ada satu lagi account. Ada cara belajar nak cari bahan. Sebab tu yang join kelas saya mengaji tulis tesis, yang join artikel dia dah seronok dah. Dia nampak ada 2 kaitan dengan apa yang kita kena buat benda ni. Tapi tak boleh laju-laju lah. Saya mohon maaf, mungkin first video ni saya tak masukkan Scopus lagi. Nak habiskan Web of Science website pun saya tak boleh laju-laju. Semua pelan-pelan. Saya nak semua dapat manfaat. Saya akan usahakan habiskan juga syllabus kita dalam masa 3 bulan ni. Saya tahu ada benda yang saya kena mantapkan lagi bahan-bahan. Cuma satu je, bukan saya tak boleh nak bagi. Saya pun mikir sebagai seorang manusia, saya kena fikirkan. Kan laju sangat saya ni. Jadi saya kena fikirkan yang baru nak start dan sebagainya. Sebab tu saya nak bagi you masa untuk explore dan sebagainya. Tak apalah, untuk malam ni kita cover back of science je. Nanti dah faham, tengok perbincangan dah saya mulakan dengan Scopus. Laju-lajukan sikit lah. Ini mana yang part yang senang saya double up. Alright. Kemudian nak beritahu dalam satu kelebihan Web of Science ni, ramai orang nak tahu dari segi ranking kan, impact factor. Dia ada macam-macam nama lah tapi yang betul-betul kita kira dari segi nilai impact factor tu ni lah Web of Science je. So Scopus pun ada impact factor dia, ada kiraan dia panggil kiraan factors dia lah kita cover lebih detail lah kat Scopus tu supaya tak nak campur aduk. Untuk Web of Science dia ada impact factor. Bila sebut impact factor dia ingat WS, dia bukan Scopus. Kalau sebut impact factor spesifik impact factor. Okey. Saya ada sertakan dia tak ada dalam website ni sebab kadang-kadang kita tak ada kemampuan untuk akses. Saya dah ada PDF yang untuk 2019 semua jurnal ISI tadi yang 4 kategori tadi tu. Nak tahu berapa impact factor, saya dah sediakan lah. Itu satu konsep report dalam bentuk PDF. Saya akan sertakan nanti lepas saya attach sekali video, slide. Saya akan attach juga satu report PDF untuk Journal Citation Report Impact Factor 2019 tu yang terbaru lah. 2020 mana boleh 2020, bagi habis tahun 2020 barulah report keluar. Dia macam annual report lah. Kemudian saya akan tunjukkan macam mana yang dikatakan nak dapat Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau you tengok dekat first slide, first video ni saya beritahu ini bahagian pertama. So kita ada kesinambungan dia. Cuma ada sedikit kekangan dan limitasi sebab kita tak boleh nak akses. Ada yang benda yang tak boleh nak akses tu saya just tunjuk proses je lah Nanti kod-kod tiba-tiba you all boleh akses
biasanya library dan orang-orang yang terlibat dari chief editor dan sebagainya, dia ada account ni, dia boleh access dan sebagainya. Cuma nak beritahu sikit lah apa itu Web of Science, supaya kita dapat tahu tadi, bukan hanya untuk kita create account, bukan kita nak buat search journal, bukan kita boleh dapatkan download maklumat-maklumat, nak tentukan 4 core kategori kan, 4 core kategori tadi, yang Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index dan Emerging Source Citation Index saja. Jadi kita boleh download yang tu. Yang ketiga tadi kita buat apa? Journal match. Jadi kita masukkan kita punya tajuk dengan abstract, dia boleh matchkan kat mana sebenarnya. Oh, bidang saya jurnal ni, banyaknya boleh saya ambil artikel ni, boleh download dan boleh cite. Okey, itu satu bab. Tapi of course juga kena faham tak semua jurnal walaupun dia bagi link direct ke website, ada yang open access. Saya beritahu awal tadi, open access kita boleh dapat full text. Ada jurnal yang subscribe, maksudnya dia kena subscribe. Maksudnya dia tak boleh dapat full access. So gunalah option-option yang lain ataupun tanya dengan library dan sebagainya. Okey. Jadi disertakan juga dengan report. Nanti you all tengoklah dengan report tu nanti. Saya attach dalam PDF. Jadi kalau orang tanya impact factor, refer je PDF ni, jangan hilang. Okey. Begitu juga tadi yang 4 Excel tadi, you all boleh download, tapi saya pun dah download, nanti saya share sekali. Okey, kemudian you kena faham dalam Web of Science dia ada satu lagi platform, Insight. So Insight ni yang kita tak boleh nak masuk. Yang tadi dekat, walaupun kita register free account tadi, bahagian ni tak boleh tengok. Insight ni bagus nak tengok, at least kita tahu dia Q berapa dan Q1 ke Q2. Okey, just nak beritahu dalam link ni saya ada beritahu bahawa kebanyakan universiti dah ambil inisiatif di mana yang ada access ni sebenarnya dia dah keluarkan satu summary dan share dekat website. Nanti saya share lah selepas ni, kalau perlu ada yang nak, saya boleh link kan. Kadang tak update, masalahnya contoh saya suka dekat library UKM. Library UKM dia selalu update benda ni, tapi saya tengok lately ni tak update. Saya check tadi last dia 2018. Jadi come on library Malaysia, kan, library Malaysia semua mengharapkan library UKM ni. Jadi UKM pioneer. Jadi dalam bab-bab ni, mana-mana library selain daripada UKM, UPSI, USM dan lain-lain, tolong aktifkan you punya website, masukkan maklumat yang current supaya student boleh access. Sebab student tak boleh access maklumat ni. Contohnya dia nak hantar jurnal Web of Science, dia tak tahu Q berapa. Ada beberapa lecturer ada sediakan blog, saya identify, nanti kalau nak saya boleh bagi link. Ada beberapa lecturer dia buat blog. Again lah, ada blog tak aktif, ada blog yang aktif. Jadi kita nak yang latest, yang paling latest Web of Science punya Q1, Q2, Q3, Q4. Maksudnya tak semua orang ada access ni. Jadi kita nak ada satu bahan supaya untuk rujukan. Bukan apa, kadang-kadang student saya tahu berhadapan di mana supervisor nak Q1 Web of Science ni. Jadi kita tak tahu, nak impact factor tahu, tapi untuk yang Q1, Q2 ni kita ada option-option lain. So kita ada beberapa website, kita panggil independent website lah. Maksudnya dari satu institusi khas ataupun daripada individual yang dia create satu website untuk sebagai alternatif lah untuk public, supaya kita boleh access benda ni. Cuma benda tu saya tak ajar dan sebagainya. Kadang-kadang dari segi ketepatan maklumat tu tak boleh nak katakan dia signifikan, sebab dia bukanlah daripada website original. Macam saya buka ni Web of Science, website yang original, yang asal. Jadi kita explore website yang betul. Jadi maklumat ni tak tipu, sahih. Jadi dalam kes ni saya tak nak gunakan alternatif website. Tapi lepas-lepas ni lah, kalau you all dah faham Web of Science, kita dah cover Scopus, dah cover era, nanti kita akan tunjuk beberapa independent website sebagai alternatif kepada website-website yang kita tak boleh masuk sebab tak boleh nak access. Okay, jadi nanti saya akan referkan maklumat-maklumat itu. Dan next, dia bahagian 2 ni saya nak beritahu penting sebenarnya kalau siapa-siapa yang menulis ataupun nak tahu, nak belajar tentang Web of Science ni, dia kena buka satu lagi account. Tapi account ni panggil researcher profile. Maksudnya kita ada Publon. Jadi kalau kata you terbit artikel yang berindeks Web of Science ni, kalau nak tahu berapa banyak artikel kita, Fazli dah ada berapa banyak dah paper Web of Science, dia boleh check je lah dekat Publon. Banyak tak citation tu, check je lah dekat Publon.
banyak ke kau punya action deck? Check je lah kat Pablon. Kalau dia boleh check, dia tahulah. Dia sebenarnya check ni tak ada masalah, semua orang boleh access. Maksudnya nak tengok account saya, dia boleh tengok. Cuma dia tak boleh lah ubah sebab dia bukan authority account. Saya boleh lah saya ubah bukan ubah lah, maksudnya nak update apa, saya lah boleh update. Yang orang tu cuma view je lah. Tapi dia boleh view saya lah apa yang saya ada. Jadi dia boleh, sekarang senang je, Fazli dah ada berapa web of sign. Tak payah tanya sebenarnya. You pergi dekat bahagian, bila kita dah ada Pablon nanti, search nama saya dan sebagainya, dia akan keluar lah. Jadi kita boleh tahulah latar belakang artikel apa yang saya ada kan. Jadi saya ada 90 paper web of science sekarang ni. So total citation tak banyak, dalam 129. Action deck pun ada 5. Jadi bukan apalah, just nak tunjuk bahawa ini kelebihan-kelebihan web of science. Okay, selain daripada tadi kita boleh search journal, kita boleh download maklumat-maklumat yang penting yang selama ni kita tak ada maklumat itu. Selama ni kita rasa macam kat mana nak dapat benda ni, susahnya dapat maklumat lah. Dalam website pun ada, senang je download. Memang senang sangat website ni, friendly sangat. Kemudian kita boleh buat match journal lah, senangnya macam ni. Baru aku tahu bidang saya ni nak ambil bahan kat mana. Selama ni duk fikir apa dia web on science, explore kan, explore. Saya tak tahulah kalau rasa siapa explore dia tutup komputer ataupun dia explore dia tak boleh tidur malam ni. Saya rasa yang kategori tak boleh nak tidur tu banyak lah. Sebab seronok website ni, you are explore nanti. Okay, itu saja untuk perkongsian saya malam ni, supaya biar secara perlahan. Memang asalnya dalam kita punya jadual cover dengan Scopus, tapi saya Scopus saya extend. Saya plan nanti macam mana. Adakah saya nak gabungkan nanti dengan era nanti. Saya rasa benda tu boleh digabungkan. Okey, dengan my site, sebab my site pun tak ada benda yang belum integrated lagi. Dia cuma pergi dekat website, kita boleh self explore. Okey, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf ada kekurangan sebab lalu penyampaian biasa tak ada visual, tapi visual semua dekat slide. Saya ambil masa setengah hari juga nak siapkan website tu, bukan dari segi nak buat tu lama, tapi fikirkan macam mana kaedah yang baik supaya semua orang rasa friendly. Saya tahu benda ni mungkin orang yang dah tahu mungkin dah biasa, tapi bagi saya kalau orang yang kosong, saya rasa slide ni sangat bantu. Bukan kepada orang lain, kepada lah untuk siapa-siapa yang nak tahu apa tu web of science. Inilah slide yang ringkas yang saya mampu buat, jadi supaya dia dapat jadi satu manfaat. Minta maaf sebarang kekurangan, salah sebutan, salah bahasa, salah penyampaian, kurang sana sini, saya mohon maaf. Okey, kita sambung perbincangan kita dekat WhatsApp. Saya tahu perbincangan kita kali ini agak teknikal sikit. Jangan rasa negatif. Benda ni senang. Selagi tak buat, selagi tak explore, tak ada. Saya cakap terus terang, ini manfaat. Sejauh mana anda selama ni cari bahan pakai Google, betapa seronoknya dah cari bahan pakai Google. Sekarang kita ada platform baru, iaitu yang baru bagi kita, yang baru nak explore, yang kita ada Web of Science. Beza Web of Science dengan Google Scholar, beza dia banyak. Sebab bila kata quality, bila student PhD dah sampai tahap atas, student master dah sampai level atas, kita pakai Google Search. Bagi orang yang bukan researcher ataupun bukan academician line, dia akan pakailah Google Search. Takkan kita pun nak pakai Google Search supaya membezakan sikit keupayaan kita mencari bahan. Jadi biasanya orang-orang yang baik, penulisan yang berkualiti, bidang yang khusus, semua berada di sini. Okey, sedikit sebanyak mungkin berbantu. Selama ni mungkin kita hantar artikel kena reject sebab mungkin reference dan citation kita tak selari atau tak sempadan dengan apa level dia. Maksudnya nak hantar kat Web of Science tapi reference tak Web of Science. Selama ni kalau supervisor macam tak senyum sangat cara the way you buat citation, dari segi sumber authors yang dia tak kenal. Kadang-kadang supervisor diam, dia tunggu bila lah student dia nak matang dalam kategori ni. Cite tak kenal pun nama dia. Jadi bila you cite yang dekat Web of Science ni nama-nama besar lah. Maksudnya nama besar tu sebenarnya dia pun dah baca, dia pun kenal authors ni. Rasa dia pelik sangat. Kita dua, saya dengan you bidang sama je, tapi kenapa you site ni yang semua saya tak kenal. Okey. Jadi kita pun tak cerita, rupanya you pakai Google Search. Tak ada kekurangan dekat Google Search. Dia jadi terlalu besar lah. Dia satu tempat yang lapang, ramai orang, kita nak cari orang susah. Tapi yang ni dalam yang apa ISI ni, ISI pula, Web of Science ni dia lebih spesifik by kategori yang dinamakan filter tadi tu. So kita boleh dapatkan bahan supaya diberikan manfaat. Saya harap you betul-betul explore benda ni sebab saya pun kalau mengajar dekat luar saya tak ada sedetail macam ni lah. Jadi
buat semua supaya slide ni jadikan panduan. Nanti dari semasa ke semasa saya akan cuba update sekiranya ada keperluan dan sebagainya dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.